Setiap yang bernyawa sudah pasti akan berhadapan dengan kematian. Lebih-lebih lagi kita sebagai seorang Muslim yang mempercayai dengan ajal dan maut adalah suatu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Setiap sesuatu yang wujud di muka bumi ini pasti akan mengalami kerosakan dan kebinasaan, kerana itulah ketentuan Allah yang Maha Berkuasa. Kematian juga merupakan suatu kerehatan bagi orang-orang beriman. Berbahagialah bagi orang-orang beriman yang terlepas dari azab api neraka yang amat pedih. Anugerah agung untuk orang-orang beriman ialah syurga yang dipenuhi dengan segala kenikmatan di setiap penjuru bagi menggantikan kenikmatan dunia yang sementara ini. Dalam usaha untuk sama-sama mengulang kaji dan mempelajari semula tentang cara penyempurnaan jenazah, baru-baru ini telah diadakan kursus penyempurnaan jenazah. Kursus yang diadakan selama 4 hari ini telah disertai oleh peserta yang mewakili dari jemaah-jemaah dan belia-belia masjid, surau serta balai ibadat daerah Temburung, bertempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbanger. Dalam kursus ini, para peserta diberikan peluang untuk membuat praktikal sendiri bagaimana cara menguruskan jenazah dengan cara yang betul yang dimulakan dengan taklimat yang disampaikan oleh 2 orang pengurus bengkel, Awang Haji Muhammad Yusuf bin Ahad dan Awang Haji Zaini bin Hashim. Dimandikan, disembahyangkan, bila didapati belum lagi dalam lubang kubur yang digali orang itu, terpaksa menunggu dalam masa kadang-kadang setengah jam, sejam lebih. Jadi ia juga boleh melambat-lambatkan urusan pengkebumian. Jadi itu salah satu lagi usaha sebelum kita selepas kematian itu tadi mencari orang yang mahir untuk urusan menggali lubang kubur. Jadi selain daripada itu, apa lagi? Saya ingat kita yang sunat, perkara-perkara yang sunat yang harus yang kita lakukan sebelum selepas kita mensahkan atau mengetahui tentang kematian seorang itu ataupun mayat itu sudah sah meninggal. Jadi perkara sunat yang dilakukan lagi antara lain membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan lupa membaca, terutama sekali membaca surah sebagaimana lazimnya orang tani membaca atau surah Yasin. Kita hadiahkan kepada jenazah itu atau mayat itu. Kalau bagi orang yang pandai membaca Yasin, memadailah kita menghadiahkan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Dengan baca surah Al-Fatihah ataupun surah-surah lain. Kalau ada tambahan-tambahan baca Qul Huwallah kah, kita hadiahkan kepada mayat ataupun jenazah itu. Itu antara lain perkara-perkara yang sunat juga. Pengurusan jenazah merupakan suatu kewajipan yang terpikul di bahu orang-orang yang masih hidup bagi menandakan penghormatan terakhir buat si mati. Kewajipan itu perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin supaya jenazah yang diuruskan tidak merasa terazab di dunia lagi sebelum berhadapan dengan Tuhan Rabbul Jalil. Apabila berlaku suatu kematian, maka hukum menguruskan jenazah merupakan fardu kifayah dan menjadi kewajipan kepada mereka yang masih hidup
untuk menguruskan jenazah tersebut dari awal kematian hinggalah mengebumikannya dan juga hendaklah menjelaskan segala hutang piutangnya sekiranya ada, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tafsirnya. Roh seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya hinggalah dijelaskan. Terdapat 4 kewajipan utama yang ditaklikkan kepada mereka yang masih hidup, fardu kifayah untuk dilaksanakan apabila berhadapan dengan suatu kematian dan hendaklah disempurnakan dengan segera, iaitu memandikan, mengafankan, menyembahyangkan dan akhir sekali mengebumikan. Kita dengarkan penerangan daripada pengurus bengkel, Awang Haji Yusuf bin Ahad mengenai pentingnya bengkel ini diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada hari ini diadakan kursus ataupun bengkel fardu kifayah yang dianjurkan oleh Jabatan Halal Masjid yang dikendalikan oleh pejabat Halal Masjid daerah Temburung. Ianya dibukakan kepada jemaah-jemaah masjid, ahli jabatan kuasa takmir dan juga pegawai dan kegitangan jabatan di daerah Temburung. Kata maklum, kursus ataupun bengkel ini diadakan selama 4 hari. Jadi apakah antara isi-isi kandungan dalam bengkel? Di antara yang disampaikan sehingga pada hari ini adalah merupakan hari yang kedua, yaitu mengenai dengan penyempurnaan jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui, wajib dilakukan 4 perkara ke atas jenazah ataupun mayat, yaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan akhir sekali mengebumikan. Dan alhamdulillah pada hari pertama saya sendiri selaku pengurus dalam bengkel ini telah menyampaikan itu mengenai dengan perkara-perkara yang sunat dilakukan setelah kita mengetahui ataupun disahkan bahawa mayat ataupun si fulan itu telah meninggal dunia. Jadi antara lain perkara-perkara yang sunat kita lakukan ialah mengkhabarkan kepada orang-orang yang tertentu, terutama sekali ahli keluarga yang terdekat, kepada ketua kampung, contohnya kepada imam, dan kepada siapa yang adalah yang harus kita sampaikan. Itulah. Dan antara lain lagi kita bila sudah mendapati mayat ataupun jenazah itu sudah dibawa ke rumah, hendaklah kita menempatkan jenazah atau di atas tempat yang lebih tinggi sedikit, umpamanya sama ada di atas katil ataupun apabila diletakkan di bawah, maka memadailah ia dialas dengan tilam dan sebagainya. Dan itulah antara lain yang perkara-perkara sunat yang dilakukan ke atas jenazah. Waktu memandikan pula, berapa orang yang lebih afdal turut serta dalam memandikan jenazah ni dan siapa? Dalam perkara memandikan jenazah, yang lebih afdal adalah ahli keluarganya yang diberikan keutamaan untuk ikut serta. Walau bagaimanapun jika antara ahli keluarganya hanya terdapat seorang atau 2 orang, yang lebih afdal ikut sama menyucikan jenazah itu adalah selama 4 membawakan 5 orang ataupun paling ramai 7 orang. Antara orang yang dilarang sama sekali turut memandikan ialah orang yang atau kanak-kanak yang belum berakal, orang yang memusuhi si mati, ataupun orang yang membunuh si mati sekiranya jenazah itu mati dibunuh, dan orang yang tidak boleh menyimpan rahasia. Kita mengetahui juga tadi ada disentuh dengan sunatnya diletakkan di atas katil ataupun hanya berlapikkan tilam. Jadi kenapa tu? Untuk apa supaya? Sebenarnya kita wajib menghormati mayat ataupun jenazah seorang muslim itu. Itulah sebabnya kenapa kita meletakkan jenazah itu di atas yang lebih tinggi sedikit. Bayangkan apabila mayat itu dibawa ke kubur, maka wajib hukumnya
orang yang hadir di kuburan itu berdiri untuk menghormati jenazah itu. Juga sekiranya sewaktu memandikan si mati ataupun jenazah, bagaimanakah keadaan sekeliling? Adakah mesti sekiranya di dalam tandas mestikah pintunya ditutup ataupun macam mana? Sebenarnya dalam menyempurnakan ataupun mandikan jenazah maupun mengkafankan, mestilah di suatu tempat yang tertutup. Tidak boleh orang sewenang-wenangnya boleh melihat, sebabnya kita ni memelihara dari segi mungkin boleh menimbulkan fitnah, disebabkan ada bau yang kurang menyenangkan dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa tempat memandikan dan tempat mengafan itu perlu ditutup ataupun dikawal daripada orang yang tidak berkenaan untuk menonton atau melihatnya. Tema kita tertarik kemarin saja ada Tuan Imam menyatakan dengan perkara haram yang tidak boleh dilakukan sewaktu pengubumian semati ataupun jenazah. Jadi apakah perkara-perkara haram yang tidak dibenarkan dilakukan? Perlu kita ketahui bersama sebagai orang Muslim, apabila terjadinya musibah atau kematian, maka kita ni sangat-sangat dianjurkan supaya menziarahi jenazah, dan apa yang perlu ataupun yang kita disarankan dilakukan adalah hanyalah untuk merista ataupun menceritakan hal-hal kebaikan si mati, yang pertama. Yang kedua, kita ni hendaklah mendoakan si mati. Dan yang perkara yang diharam ataupun diharamkan dan dilarang dalam Islam sama sekali adalah bercerita tentang keburukan-keburukan si mati, ataupun bercerita tentang perkara-perkara yang di luar daripada mengenai dengan hal-hal si mati, tentang kebaikan si mati dan sebagainya. Merokok ataupun makan minum adalah dilarang juga, dan diharamkan juga sewaktu jenazah belum selesai disempurnakan hinggalah ia dikebumikan. Itulah. Antara lainnya, kursus ini diadakan juga menjelaskan bahawa sesiapa yang menyempurnakan jenazah akan mendapat pahala yang besar dan ia adalah salah satu ibadah fardu kifayah dalam Islam. Selain ianya memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada para peserta dalam menyempurnakan jenazah, sekaligus mereka ini berani tampil bila-bila masa diperlukan. Semoga dengan adanya kursus seumpama ini akan lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan lebih mengingatkan kita akan saat kematian yang pasti akan terjadi kepada kita semua yang tidak kita ketahui bila, di mana dan dalam keadaan bagaimana. Semoga kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.